Hari Kesedaran Kesihatan Mental Sedunia disambut setiap tahun pada 10 Oktober dan di Malaysia, tema kali ini yang diangkat adalah kesihatan dan kesejahteraan mental, keutamaan global. Ini selari dengan tema yang telah pun ditetapkan oleh World Federation for Mental Health. Dan menurut data Kementerian Kesihatan Malaysia, sangat membimbangkan kerana permasalahan kesihatan mental ini termasuklah tingkah laku bunuh diri meningkat dan membimbangkan. Statistik menunjukkan kes bunuh diri meningkat 81%, menjadikan jumlah itu 1,142 kes pada tahun 2021 berbanding tahun sebelumnya, tahun 2020, 631 kes sahaja. Oleh itu, Suria KLCC tampil dengan inisiatif yang sudah pun dilakukan pada tahun lalu. Kali ini, Safe Space kembali diperkenalkan dan dilancarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Andrew Bryan. Safe Space was started in 2021 and this is our second year, and we're happy to have our partners, the Body Shop, Miasa, Green Ribbon Group join us this year for Safe Space again. Safe Space is extremely important to us. It enables us to make more people aware of mental health issues in Malaysia, which affect 1 in 3 Malaysians. The Safe Space is here for a period of a month, and during that time we'll be hosting discussion panels. There is ongoing information available on mental health issues, as well as we have our calm room, and the calm room is a safe space. People can go and chill out, they can seek refuge, they can go in there and relax and get a break from the pressures of the world. Isu kesihatan mental di kalangan remaja sangat serius. Ini terbukti dengan jelas dengan pelbagai data yang kita dah laksanakan ataupun Kerajaan Malaysia dah laksanakan menerusi kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019, 2017, 2015. 2019 yang paling baru, kita melihat lebih kurang 2.3% daripada golongan dewasa menghidapi kemurungan, dan juga kita melihat golongan remaja juga sangat terkesan, sudah tentu daripada tercetusnya pandemik COVID-19 di mana mereka berada di dalam isolasi, kemudian terputus daripada dunia luar, terputus daripada sistem sokongan mereka sendiri. We were running these awareness that you matter, that it's okay to say that you're not alright, for our own internal staff. So when the opportunity came to collaborate with Suria KLCC to actually open it up to the wider public and not just our own 600 people, we jumped at the chance. We thought this is something that we can do, and not only that, beyond our own staff, first of all, you've got to look after your own mental health. Only when you are feeling strong and only when you are feeling calm and feeling good, then only you can help other people. And we said that with our staff, if we equip them with techniques and on how to deal with their own mental wellness, perhaps we can offer that same learning to our customers. Wow, Safe Space kat KLCC tak membantu macam mana? Dia tunjukkan yang mental health ni kan, kesihatan mental ni, dia tak ada diskriminasi. Semua orang lautan, orang daratan, orang kayangan di KLCC pun kena. Jadi dia open, terbuka untuk semua. Datang untuk apa? Mungkin untuk tak diganggu dan datang untuk dibantu. Jadi itulah yang buatkan kita kata ini yang kita tidak ada sebelum ni. Sebelum ni kita nak berkongsi, takut kita akan yang kenapa? Dihakimi. The objective is to raise awareness and help people seek help in mental health issues. If we can have people reach out when they aren't feeling well, have people identify others with mental health issues by coming here and finding out about mental health issues, that is a goal that we have. Safe Space ni adalah bagi saya satu kolaborasi ataupun usaha yang sangat baik, sebab Suria KLCC seperti yang kita maklum, bukan saja masyarakat Malaysia suka KLCC juga ikon, salah satu ikon Malaysia yang sangat besar kan, tetapi juga pengunjung-pengunjung banyak datang ke KLCC. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita membuka perbincangan ini dengan lebih luas. Jadi orang boleh tanya,
kesihatan mental tu apa. Contoh dia kalau mereka tidak tahu, ataupun apa intervensi-intervensi ataupun perkhidmatan yang disediakan di komuniti. Dan saya rasa ini adalah satu ruang di mana MIASA akan menggunakan peluang ini dengan baik. Kita ada 1 bulan untuk berada di Suria KLCC tingkat 1 Ampang Mall, di mana kita akan melaksanakan pelbagai aktiviti, pelbagai program, forum-forum ceramah untuk memberi kesedaran kepada individu ataupun masyarakat kita bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Diah Muhammad Jais dan anda sedang menyaksikan Darah Muda Musim Baharu dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Baik, kita ketika ini berada di ambang menuju ke pilihan raya umum ke-15 dan sejak kebelakangan ini untuk merancakkan lagi sistem demokrasi di negara kita, beberapa perubahan telah pun dilakukan untuk memastikan bahawa semua orang mempunyai suara semua orang ini mampu diangkat untuk bukan sahaja mengubah tetapi memberikan sesuatu impak kepada sistem demokrasi di negara kita. Dan antara perubahan yang telah dilakukan contohnya seperti had umur mengundi itu sendiri yang diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Kemudian pendaftaran secara automatik, pendaftaran pemilih secara automatik ini telah pun diperkenalkan dan sekaligus menjadikan PRU 15 yang akan datang ini menjadi PRU pertama dengan peraturan ataupun perubahan baharu ini. Dan apabila bercakap berkenaan dengan pilihan raya saban tahun, setiap kali siri pilihan raya ini diadakan pastinya akan ditimbulkan isu berkenaan dengan golongan anak muda, penglibatan golongan muda ini dalam sistem demokrasi negara kita. Dan apa bezanya antara siri pilihan raya sebelum ini dengan kali ini adalah di PRU 15 ini kita dapat saksikan, menuju ke PRU 15 ini kita dapat saksikan kemunculan satu entiti baru iaitu Undi 18. Oleh itu kami bawakan malam ini tajuk yang akan kita bincangkan adalah Undi 18 cerminan PRU 15. Dan siapa lagi yang lebih layak untuk membicarakan berkenaan dengan Undi 18 ini selain daripada pengasasnya sendiri iaitu Tarma Pillai yang bersama kita di studio pada malam ini. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih atas jemputan. Okey, baik. Pada awalnya itu, bagaimana boleh munculnya idea ataupun dari mana dapat inspirasi untuk mewujudkan Undi 18 ini? Baik, Undi 18 ini adalah bermula sebagai satu gerakan mahasiswa. Apabila saya dan juga pengasas bersama saya, Saudari Kira Yusri, sedang belajar dan saya adalah pada tahun akhir pengajian saya di Amerika Syarikat, saya melihat situasi pilihan raya di negara itu. Maka saya lihat satu perkara yang cukup menarik, bahawa berlakunya satu pesta demokrasi yang cukup menarik, bukan saja di serata negara tapi di kampus, tapi antara anak muda. Dan saya rasa cukup tertarik kerana kita sedar bahawa bukannya semua anak muda ni memang tertarik kan, dan malah majoriti anak muda ni dia chill, dia suka tengok benda lain, main game. Kawan-kawan saya pun bukannya dia budak-budak engineering, dia tak adalah minat sangat. So politik ni macam diabaikan. Betul lah. Tapi kerana mereka ada tanggungjawab untuk pilih pemimpin yang terbaik buat negara mereka, mereka mula bincang, mula berdebat, mula tengok buat pengajian, buat research kan. Perkara itu saya rasa teramat penting kerana kalau kita inginkan satu golongan generasi anak muda yang cakna, yang inginkan yang terbaik untuk negara, itu harus bermula secara awal, bukannya dengan lambat. Maka kita berpendapat, okey, ayo kita bawa ini kembali ke Malaysia. Bila kita buat kajian sedikit, dapat tahu Malaysia bukan saja benda yang radikal, malah Malaysia keterbelakang. Kita adalah antara hanya 8 negara di dunia dengan umur mengundi 21 tahun dan ke atas. Maka kita rasa ini bukan perkara yang radikal, bukan perkara yang keterlaluan. Ini hanya perkara yang teramat rasional. Hanya kena perlu perjuangkan perkara ini. Itulah permulaan perjuangan ini. Okey, jadi mendapat inspirasi ketika belajar di luar negara. Jadi pada awalnya ketika ingin membawa idea itu ke Malaysia ini, bagaimana anda melihat penerimaan golongan muda di Malaysia terhadap Undi 18 ketika itu? Baik, ketika permulaan dah tentu banyak sokongan dan juga banyak yang menentang lah. Itu realiti lah. Bila kita bawa idea baru kepada sesuatu masyarakat, memang akan ada perbincangan seperti itu. Tapi untuk kita, bagi saya secara prinsip lah kan, saya sentiasa percaya bahawa kita harus mendengar pada orang yang tidak bersetuju pada kita. Dan apabila kita mendengar apa keluhan mereka, baru kita dapat merangka strategi, merangka hujah, merangka naratif untuk pastikan bahawa mereka mengubah fikiran. Maka kalau kita tengok data, malah pada tahun 2019 apabila dibawa ke Parlimen dan diundi untuk makluman kali pertama dalam sejarah
di mana sesuatu rang undang-undang diundi 100% di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara. Pertama kali dalam sejarah kan. Tapi itu di Dewan Rakyat. Tapi di luar masih ada perbincangan, pergaduhan, perdebatan dan sebagainya kan. Tapi bagi kita memang kita bawa hujah kenapa apa logik dia kan. Dan kita dapat lihat perbezaan dalam beberapa tahun saja dari 2018-2019 bila ada perbezaan besar, tapi pada tahun 2020-2021 memang kita dapat nampak majoriti rakyat, bila kita tengok beberapa data survey yang dilakukan, majoriti rakyat menyokong pelaksanaan Undi 18. Maka kita tengok approach itu penting kan. Kita jangan takut, jangan cuak, kita kena mendepani dan mendekati golongan yang tak setuju dengan kita untuk kita bawa untuk yakinkan mereka lah. Betul. Saya yakinkan kita juga perlu memahamkan kepada mereka kenapa Undi 18 itu penting. Baik, mungkin juga ada yang berpendapat mungkin yang tidak menyokong kepada Undi 18 ini kerana mereka berpandangan bahawa penglibatan golongan muda khususnya yang berusia 18 hingga 20 ini masih agak kurang dalam arena politik negara. Adakah anda berpendapat yang sama juga? Bagi saya, kalau itu hujah mereka, susahlah kita nak cakap kerana kita tak bagi peluang untuk mereka masuk. Maka dia kira pepatah dia chicken and egg kan. Kita nak mula dengan mana kan. Jadi bagi saya, ayo kita mulakan dengan bagi hak dulu kan. Kita bagi hak kerana saya nak tekankan satu perkara penting kan. Ini bukan saja tentang kita berikan hak secara dalam satu konteks vacuum dengan tak ada perbezaan lain kan. Kerana kita fikir, kalau kita tengok apa perbezaan yang dilakukan oleh MOE, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya kan, mereka juga sedang memberikan respon dengan mengubah polisi dan juga cara guru-guru latih, cara mungkin ada program-program yang dibawa ke dalam sekolah dari segi universiti, kebebasan yang dibawa oleh mahasiswa, ini semua diubah perlahan-lahan sebagai respons kepada Undi 18 ini kan. Maka bagi saya, kita janganlah hanya melihat dalam konteks pendek bahawa okey, kita dah bagi hak terus, memang kita ingat orang dah terus akan ubah. Tak, kita kena fikir dalam konteks jangka masa panjang. Bagaimana untuk kita pastikan benih-benih yang kita semai pada hari ini dan dalam jangka masa 20 tahun nanti, kita akan ada anak muda yang mungkin jadi pemimpin yang lebih cakna. Kita ada generasi baru yang lebih berilmu tentang demokrasi negara, kerana dalam konteks sekolah, dalam konteks universiti, mereka ada bukan saja kebebasan untuk berdebat, tapi ada kemahuan. Kerana seperti analogi atau cerita yang saya bagi tahu pada awal, bila ada hak datang, kita tiba-tiba terfikir, ini tanggungjawab saya untuk pilih pemimpin yang terbaik buat negara. Maka terdetik rasa tanggungjawab itu, maka sebab itu mereka akan lebih teringin untuk melibatkan diri untuk berdebat dan sebagainya. Itu yang kita cari. Baik, kalau kita lihat juga mungkin pemberian hak kepada golongan muda untuk lebih melibatkan diri dalam politik itu boleh diberikan. Tetapi dari segi golongan muda itu sendiri, bagaimana mereka perlu bersedia untuk mendepani cabaran dalam arena politik itu? Kerana kita tahu politik ini dinamik, sentiasa berubah dan ada kalanya mungkin juga akan meruntuhkan semangat mereka. Jadi bagaimana mereka perlu kekal jitu dalam berdepan dengan arena politik ini? Baik, ni saya bezakanlah antara pengundi dengan orang yang nak masuk ke arena politik itu sendirilah kan. Bagi saya, pertama sebagai pengundi, penting untuk kita fikir bahawa pendidikan itu penting kan. Kita kena sentiasa cakna, ambil tahu, berbincang kan. Dan yang penting saya juga sentiasa ingin tekankan untuk sebagai NGO kan, kita tidak suka dengan politik berdasarkan identiti, politik berdasarkan ikon tertentu kan. Kerana itu melari daripada asal usul politik, iaitu tentang polisi, tentang cara untuk kita membina satu dasar kenegaraan atau negeri yang membantu diri kita semua. Maka untuk kita, saya berharap anak muda lebih tekankan itulah kan, dari segi dasar alam sekitar, dasar pendidikan dan sebagainya kan. Maka itu adalah satu pembawaan yang saya harap anak muda perjuangkanlah kan. Itu satu dari segi pengundi lah. Baik. Dari segi kalau nak jadi ikon pemimpin anak muda, itu memang cabaran dia lah. Secara jujur, kalau kita tanya yang lebih tua pun ada menghadapi masalah sama, bahawa memang politik itu sukar. Tapi apa yang saya cadangkan, saya sentiasa nasihatkan adalah kita kena tahu apa idealisme kita. Kita berjuang sebab apa, kita masuk sebab apa. Adakah kita masuk sebab kita dah popular? Kalau macam tu, kita pasti akan tewas kerana populariti itu sekejap. Adakah kita akan masuk kerana wang? Saya pasti ada SPRM akan mencari kalau macam tu kan. Jadi kita kena masuk kerana ada satu idealisme untuk kita ingin berkhidmat pada masyarakat, berkhidmat pada negara. Itu adalah, saya percaya bahawa kalau anda ada di landasan yang betul, tak kisah apa cabaran yang anda hadapi, anda sentiasa akan rasa apakah
tujuan saya masuk dalam in the first place. Itulah reality dia kan, sebab dalam analogi dia apa true north kita. Kita nak cari apa hala tuju kita. Betul. Asalkan kita setia dengan tu, kita apa-apa cabaran datang pun kita berani melawan. Baik. Kalau kita lihat juga undi 18 ini adalah untuk memastikan bahawa golongan 18 tahun ke atas ini boleh mengundi dalam pilihan raya. Dan kalau kita lihat di negara kita ni, kita tidak ada satu pendidikan formal bagaimana cara untuk mengundi, bagaimana untuk melaksanakan proses pengundian itu sendiri. Jadi di peringkat undi 18, apakah yang mungkin anda lakukan untuk memastikan bahawa knowledge itu sampai kepada pengundi berusia 18 tahun ini? Ya. Sebenarnya itu antara cabaran yang ada lah kan. Memang untuk kita pertama sekali kita memang berjumpa dengan pihak-pihak MOE, MOHE untuk berbincang supaya memang adakanlah pendidikan seperti ini kan. Sebab dari segi pendidikan memang ada. Kalau kita tengok STPM, ada pengajian am. Kita ada pengajian civic sebelum ni kan. Maka bukannya kita mencipta satu perkara yang baru. Betul. Kan. Kita boleh je pakai perkara itu, tapi kita masukkan, selaraskan dalam subjek sejarah, subjek bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Boleh je diselaraskan, dimasukkan. Bukannya kita buat cipta satu subjek baru kan. Saya rasa itu perkara pertama. Kedua, dari segi undi 18, kita memang dah untuk beberapa tahun ni kita memang perjuangkan pendidikan pengundi. Itu perkara yang penting kan. Untuk kita banyak lakukan program-program pendidikan dan juga kita banyak melakukan perkongsian maklumat lah. Boleh tak kisah, dan kita selalu percaya kita kena cari anak muda. Maka sebab itu kalau kita tengok anak muda ramai di TikTok, kita ada TikTok. Okay. Kalau ada di luar sana nak follow saya dekat TikTok boleh. Kita pergi dekat TikTok, kita bawa ilmu yang tidak partisan lah, tidak berpihak ke mana-mana, tapi kita cuba kongsikan apa realiti yang berlaku. Kan itu pertama. Kedua adalah kita juga lakukan pelbagai program seperti Dewan Muda Malaysia, Fellow Parliament dan sebagainya, kerana tujuannya adalah untuk kita mencipta lebih ramai pemimpin anak muda. Kerana kita pun sedar, kita tak ego bahawa kita boleh buat semua segala-galanya. Kan? Kita hanya NGO kecil saja. Tapi kita percaya dengan kuasa anak muda dan kita percaya dengan multiplier effect. Kalau katakan kita boleh berikan kuasa to empower 10 orang atau 100 orang. 100 orang ni mungkin akan membantu 100 orang lagi kan. Itu adalah multiplier effect yang kita percaya kan. Maka dengan ideologi macam itulah kita buat program-program ini supaya kita boleh membina satu generasi pemimpin anak muda yang bukan saja nak masuk politik tapi ingin berkhidmat pada negara. Dan juga cakna lah terhadap sistem kita. Baik, melihat kepada program-program yang diajalankan oleh undi 18, pastinya sudah ramai bertemu dengan golongan-golongan pengundi muda ini. Berdasarkan pengalaman anda sendiri, adakah anda merasakan bahawa pengundi berusia 18 tahun dan hingga 20 tahun ini sebenarnya sudah bersedia untuk menjadi salah seorang pemilih dalam pilihan raya umum? Baik, berdasarkan apa yang kita nampak lah kan, memang secara jujur kita boleh cakap bahawa ni bukan saja anak muda lah, ni setiap generasi kan. Memang ada golongan yang cakna, yang bermaklumat, yang berinformasi, dan ada yang tidak lah. Itu realiti dia. Kalau kita bincang dengan orang yang lebih tua pun sama juga kan. Ada yang memang tahu pasal apa isu negara, pasal polisi, nak sembang memang best. Ada juga yang kita tanya, adu dengan MP beza dia tak tahu. Apa beza Dewan Rakyat, Dewan Negara tak tahu kan. Memang itu realiti dia kan. Tapi untuk kita, bila kita tengok isu seperti itu, kita cuba untuk golongan pertama, golongan yang bermaklumat ini, kita cuba buat program untuk mereka supaya mereka, seperti yang saya katakan tadi, mereka menjadi multiplier effect pada rakan-rakan mereka kan. Sebab setiap dari kita ada ruang pengaruh kita. Itu yang saya percaya kan. Maka itu strategi yang kita pakai. Tapi sekali lagi, saya juga percaya bahawa kalau katakan kita melakukan pelaburan kepada anak muda, kan seperti yang saya kata tadi kan, kita menyemai benih yang betul dengan cara yang betul, kita berikan air yang betul, berikan baja yang betul, harap-harap pokok yang ada akan mekar menjadi pokok yang cukup kuat dan cukup hebat untuk negara lah kan. Itu idea dia. Sebab itu untuk kita juga mengharapkan bukan saja kita, NGO lain, agensi-agensi kerajaan lain seperti kita juga bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya untuk melaksanakan program outreach kepada anak-anak muda kan. Untuk tujuannya untuk itulah, untuk kita mengurangkan perbezaan antara mereka yang berilmu dan cakna dengan mereka yang kurang berilmu dan kurang cakna tentang isu semasa. Kita kurangkanlah. Itu idea dia. Baik. Undi 18 NGO mungkin boleh buat sebanyak mana yang anda boleh buat, tetapi yang paling penting juga mungkin sokongan daripada pihak yang lebih besar seperti contohnya kerajaan. Betul. Jadi dari segi mungkin berdasarkan kepada apa yang Undi 18 telah lakukan sebelum ini, apa lagi perkara yang kerajaan boleh lakukan untuk sama-sama kita menaikkan lagi bukan saja semangat tetapi pengetahuan golongan muda ini terhadap sistem demokrasi di negara kita? Baik, bagi saya secara utamanya adalah kita perlu mengubah
persepsi kita terhadap politik seperti yang saya katakan kan, kerana kita terlalu rasa sensitif bila bincang pasal politik negara ni sampai kita rasa tak nak masukkan langsung kan, tak nak bincang, tak nak belajar. Kita macam okeylah, belajar sendirilah. Bila dah start kerja, okey, belajar sendiri. Tapi realiti dia, saya tanya kan secara logik kan, kalau katakan kita masuk zaman bekerja, kalau bos tengah marah pasal kenapa klien tengah bising ni, takkan masa tu kita nak bincang pasal polisi gaji minimum, polisi alas kita, gila ke apa? Kan? Tak masuk akal kan. Sepatutnya masa paling sesuai adalah zaman universiti, zaman sekolah. Sebab itu kalau kita tengok di negara lain, memang perkara atau pendidikan seperti ini dah dimasukkan zaman, bukan saja zaman besar, tapi dimasukkan sedikit demi sedikit zaman kecil, zaman sekolah rendah, malah zaman tadika pun boleh masukkan sedikit kan, untuk kita faham apa fungsi yang di-Pertuan Agong, apa kuasa Perdana Menteri, apa konsep, apa hak-hak kita dalam perlembagaan negara, hak berhimpun, hak bersuara dan sebagainya kan, apa yang terkandung dalam rukun negara, apa sejarah negara kita. Ini semua adalah satu perkara yang patut bukan saja kita asingkan dari sejarah, bukan saja kita asingkan dari subjek-subjek lain, patut disekalikan. Maka saya rasa itu yang paling utama, paling penting, dan dah tentu dengan bajet besar, belanjawan besar oleh pihak kerajaan, diorang lagilah mampu kan. Dan saya rasa program one off memang telah dilakukan, tapi secara utama saya berpendapat bahawa kita perlukan satu program atau pendidikan yang berstruktur dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai ke universiti, untuk pastikan kita bukan saja lahirkan pelajar bakal pekerja dan juga bakal majikan, tapi kita keluarkan pelajar yang holistik, bermaksud satu citizen atau satu rakyat yang benar-benar mencintai negara dan cakna tentang negara. Itu yang penting. Baik, dalam pilihan raya negeri Johor yang lepas, kali pertama mereka yang berusia 18 tahun ini boleh untuk mengundi. Mungkin boleh kongsikan dapatan undi 18 daripada penyertaan pengundi umur 18 tahun ketika itu. Baik, seperti yang kita tahu secara umum lah kan, ni bukan saja yang 18 atau budak-budak yang muda. Secara umum memang kita dapat tahu bahawa PRN ni memang akan ada pengurangan purata pengundian lah, kerana ramai orang dia duduk di kawasan bandar, dia duduk di luar negara, dia duduk di kawasan lain, maka mereka rasa malas untuk datang balik untuk PRN. Malah untuk mereka PRU lebih penting kan. Maka kita dapat tengok bahawa tengok data dari Dr. Bridget Wells, bila dia buat analisa untuk setiap tempat pengundi tu, dia buat breakdown. Memang menarik data yang dia bawakan ya. Dia tunjukkan bahawa anak muda dari 18 ke 22 tahun, ni satu grup, bahawa mereka keluar dengan purata yang sama dengan purata keseluruhan. Kan kira baiklah, kira bagus. Cuma yang menjadi isu adalah anak muda, atau tak nak cakap anak muda lah, golongan pekerja dari 25 tahun sampai 45 tahun. Golongan ni memang bawah purata pengundian kan. Maka ini adalah isu. Maka bagi saya rasa perkara ini mungkin berubah semasa PRU, kerana golongan ini lebih mungkin mereka bekerja di bandar, sebab kurang peluang pekerjaan di kampung, di kawasan halaman kan. Maka mereka malas nak balik, sebab siapa nak jaga anak, nak bayar kereta semua, nak petrol semua. Memang dari segi kosnya juga. Ya betul. Lagi satu ada COVID kan, ada pelbagai lagi. Kalau dari Singapura nak dapatkan flight ticket, masa tu satu tiket $1,000 Singapore, 3,000 lebih ringgit kan, terlalu mahal. Jadi kiranya penyertaan golongan muda ketika itu cukup baiklah. Ya betul. Baik, sebelum kita mengakhiri episod pada kali ini, mungkin boleh kongsikan sedikit harapan kepada golongan muda di luar sana, sementara kita menuju ke PRU 15 ini. Baik, bagi saya selalu cakap benda ni lah kan, kalau anda tidak mengundi, anda tidak memilih, anda akan memberikan kuasa kepada orang lain untuk memilih untuk diri anda. Dan mereka akan memilih dengan keinginan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri, dengan ideologi mereka sendiri. Maka saya ujarkan, gunakanlah hak yang telah diberikan untuk anda. Kita dah perjuangkan untuk anda, gunakanlah. Dan yang penting adalah pilihlah pemimpin yang baik, yang akan berjuang untuk negara, bukannya untuk berjuang untuk kemewahan diri sendiri. Itu yang saya ujarkan. Baik, kepada anda di luar sana, anda dah dengarkan sendiri saranan juga cadangan daripada tetamu kita pada hari ini. Dan anda perlu ingat bahawa hak untuk memilih, hak untuk mengundi itu adalah di tangan anda, dan jangan biarkan hak itu terlepas kepada orang lain. Diharapkan agar anda mendapat banyak input daripada perbincangan kita pada malam ini, dan sehingga kita bertemu lagi dalam episod Darah Muda yang akan datang. Saya Dia Muhammad Jais, jumpa lagi.